minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Ketika Allah ciptakan bumi dan langit, daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Maka 3 berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua yang kita ada di dalamnya bulan Dzulhijjah. Yang seterusnya adalah bulan Muharram. Dan satu asing yaitu bulan Rajab. Allah berfirman di ayat yang sama, jangan kita menzalimi diri sendiri di bulan yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan tentang 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah sumpah dengan Fajar hari Arafah, Fajar 9 Dzulhijjah, dan dia sebutkan demi 10 malam yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan syafa' itu adalah demi hari raya Idul Adha, dan watar itu atau witr itu adalah demi hari 9 Dzulhijjah. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang perlu kita lakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah puasa. Maka baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, barang siapa yang puasa 1 hari daripada awal bulan Dzulhijjah ini, maka pahalanya seperti orang yang dia puasa 1 tahun. Dan barang siapa yang dia qiyam malam 10 yang pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, maka dia seperti orang yang dia bangun malam Lailatul Qadar. Jika si bulan ini tak mampu, tak sanggup kerana dia ada kerja, kerana dia sibuk dan sebagainya, maka janganlah kita tinggalkan 9 Dzulhijjah atau hari wukuf di Arafah. Kerana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sabda di dalam sebuah hadis, Inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Semoga orang yang dia puasa 9 Dzulhijjah, dan tahun ini 9 Dzulhijjah itu dia datang hari Sabtu. Jadi saya rasa ramai orang yang dia akan di hari 9 Dzulhijjah itu memang tidak ada kerja dan sebagainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, semoga orang yang dia puasa 9 Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Maknanya 2 tahun. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebetulan haji yang kita memang sentiasa ramai orang daripada kita ini yang dia memang nak pergi ke sana. Sebenarnya itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah panggilkan kepada kita, maka kita akan dapat laluan untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kemudahan untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam satu ayat, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, naiklah di atas bukit Abi Qubais dan panggillah kepada umat manusia untuk datang ke sini menunaikan haji. Maka Nabi Ibrahim ketika itu dia jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana aku nak panggil sedangkan Makkah Al-Mukarramah itu adalah padang pasir, maknanya tidak ada orang. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam dapat arahan lagi, kamu panggil wahai Nabi Ibrahim, tetapi aku yang akan sampaikan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam telah naik di atas bukit Abi Qubais ini. Ada yang menyatakan di atas bukit As-Safa, ada pendapat yang menyatakan di atas bukit Al-Marwah, ada yang menyatakan di atas bukit Arafah. Dan dia panggil, ya ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fahijju. Wahai orang manusia, sesungguhnya Allah telah fardukan kepada kamu haji, maka datanglah ke rumah ini untuk menunaikan haji.
Ketika itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah taufik kepadanya untuk dia jawabkan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia sebutkan labbaik Allahumma labbaik, maka dia akan dapat pergi menunaikan haji sekali. Barang siapa yang dia dapatkan jawab 2 kali, dia akan pergi menunaikan haji itu 2 kali. Barang siapa yang dia jawabkan ketika itu 10 kali, dia akan pergi menunaikan haji sebanyak 10 kali. Maka kemungkinan ada orang yang pun dia bertanya, bagaimana saya jawab sedangkan ketika itu aku belum ada lagi di atas muka bumi ini. Yang jawab ketika itu adalah ruh kita, kerana ruh kita itu memang ada di dalam Al-Lauhil Mahfuz. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sentiasa dengarkan apabila ada salah seorang daripada sahabat kita dia pergi menunaikan haji, kita memang sentiasa doakan kepadanya semoga dia dapatkan haji yang mabrur. Maka apakah itu haji yang mabrur? Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sabda di dalam sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tetapi untuk haji yang mabrur ini ada syarat-syarat untuk dia jadi haji yang mabrur. Yang pertama, harta yang kita serahkan kepada tabung haji atau travel agent itu adalah harta yang halal. Kita dengarkan sebentar tadi Arifat Travel pun dia minta doa daripada hadirin hadirat ini untuk dia dapatkan dapatkan kemajuan untuk travel agent ini. Jadi dia sebutkan di sini haji yang mabrur ini cara yang pertama adalah harta yang kita serahkan kepada travel agent itu adalah harta yang halal. Yang kedua, syarat yang kedua ini adalah apabila kita sampai ke kota Makkah itu dilarang kita lakukan dosa yang besar atau dosa yang kecil. Kerana bila ada salah seorang yang dia buatkan dosa yang besar di kota Makkah ketika dia menunaikan haji, dia tak akan dapat pahala haji yang mabrur. Dan yang ketiga, apabila kita sampai ke kota Makkah itu juga, jangan kita ingat itu adalah atas kuasa kita dan sebagainya. Hanya haji ini adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menunjuk-nunjuk kepada orang, aku memang setiap tahun dapat pergi menunaikan haji. Kerana itu dia akan menghapuskan pahala yang kita lakukan. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kepada orang yang dia dapatkan haji tahun ini, dia akan dapat haji yang mabrur insya-Allah. Dan kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tuan rumah atau puan rumah itu rezeki yang halal, yang murah, yang banyak insya-Allah. Dan kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini miftahul lil khair mighlaqul lisyarr birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ahsanal jaza pada Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Al-Yamani. Seterusnya mari kita perdengarkan mau'izatul hasanah daripada Al-Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Misri. Wa tafaddal maskura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u bahabullahi was-sinu sanah. الميم ملكه الله اسمه الرحمن الرحيم صفته إلهي وسيدي ومولاي عميت عين لم ترك في كل شيء وحجب قلب لم يشهدك في كل شيء وصمت آذان لم تسمعك في كل شيء فما أحلاك يا ربي يا حبيبي في كل شيء إلهي من عرفك راق في عينيه كل مظهر واستوت عنده اللذة والألم والمنع والعطاء وذهب الدنيا وتبرها يتساوى مع حجرها ورملها وترابها. اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلاة تكرم بها هذا المجلس والحاضرين فيه وتكرم بها أهلي هذا البيت
وأهل هذه الشركة والمرحومة الذي اجتمعنا لنقرأ القرآن من أجلها، المرحومة حجة سمة بنت راوي، أن يرحمها الله رحمة واسعة بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا عليه. صل يا ربنا على سيدنا النبي وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجينا واشفنا يا رب العالمين. وبعد، yang saya hormati Puan Rumah, Puan Hajjah Arifah binti Haji Ibrahim, sahabat saya Ustaz Ahmad Al-Yamani, akhi Syawal Ustazuna Al-Kabir Haji Anwari Sahibul Maulid, والشيخ فردوس بن عبد الله حبيبي من شاه عالم من نيويورك، ليس خطأ زي مرة، وأخونا في الله تعالى الشيخ محمد منقص، يا أهلا وسهلا، وكل الحاضرين من المشايخ والكياي yang saya tak dapat nak sebut satu persatu, hadirin hadirat yang kita boleh nampak dengan mata atau boleh rasa dengan hati kehadiran mereka. Oleh kerana majlis ini, jangan fikir hanya yang duduk sini sahaja yang hadir. Ada ramai malaikah yang mencari-cari dan memanggil kawannya dari jauh. Halumma ila hajatikum. Ini majlis yang kamu cari-cari sudah ada dekat rumah Hajjah Arifah. Sudah ada dekat sini. Apa? Ada zikrullah, ada bacaan Al-Quran, ada salawat ke atas baginda SAW, ada majlis ilm yang lebih baik daripada 1000 rakaah, daripada bahala 1000 menziarahi 1000 orang sakit, dan juga lebih daripada bahala menghantar 1000 jenazah. Majlis seperti ini jaga pandang rendah. Ini tajuk yang kita nak bawa dalam beberapa minit. Seperti mana Ustaz Ahmad Yamani menyebut tadi, kita di hari yang mulia dan bulan yang barakah dan malam yang diperhatikan oleh langit. Apa kita buat? Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tiap-tiap malam Zulhijjah ini yang bahla amalan digandakan 700 kali ganda. Duha kamu bagaimana hari ini? Salat sunat wudu dah siap ke belum? Salat witir semalam dah baik ke tak? Qiyamul lail dah buat ke tak dapat? Jangan bukan qiyamul lail dia qiyam, tapi qiyamul lain. Jaga saya, jaga sama TV phone, TV, sama itu di kedai kopi. Mana malam anda yang dianjurkan untuk kita beramal saleh di dalam niat sebagai membekalkan diri kita dengan bekalan yang menjadi kita senang di sanun. Boleh senang di sana. Tetapi kadang-kadang kita tak pandang rendah kepada hari-hari ini. Tak tahu ini ada banyak bertuah, banyak amalan yang perlu kita jaga, yang kita pandang rendah. Seperti majlis seperti ini, jaga pandang rendah, dirakam, diperhatikan, bukan oleh kamera ini atau kamera itu, atau kamera yang sini atau sanun. Ada kamera ilahi merakam, dan hari kiamat akan dipamerkan. Kita akan gembira sebab datang hadir majlis yang ada dalam niat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat satu sahaja, 70 malaikat datang duduk dokek dengan anda. Ini minum kabau kan? Boleh cakap kan? Boleh. Bis mana? Itu jawablah. Tuan-tuan bermana dirahmati oleh Allah,
satu kali salawat, dihantar 70 malaikat menjaga anda. Tak akan mereka pergi mana-mana melainkan anda sudah berhenti salawat. Itu sebab Sidi Abdul Qadir Jilani menyatakan, la futuh wala asrar wala ittisal wala usul illa bissalati ala rasul tiap hari 1000 kali. Baru boleh Allah buka al-futuh wal asrar wal anwar yang Syekh Ahmad Asrari sudah dapat melalui apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Futuh yang Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dapat melalui 85,000 kali tiap hari. InsyaAllah. Mana dapat masa nak sibuk 80,000, 1,000 pun tak siap. Salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis macam ini, jaga pandang rindah. Ini hadis Sidna Nabi Muhammad. 3 perkara untuk kamu menghadapkan diri anda kepada keselamatan, keredaan Allah, kemaafannya, penerimaannya, dan mengelakkan diri anda terjerumus dalam kemurkaan dan kemarahan Tuhan, yaitu jaga pandang rendah kepada mana-mana ketaatan. Gadang-gadang ketaatan yang kita pandang rendah ini yang paling disukai oleh Allah. Dan Allah sembunyikan di dalamnya keredaannya, kerahmatannya, kemaafannya. Inilah sumut. Berbaik dengan sumut kan? Sidna Daud dulu nampak sumut lalu. Apa Allah cipta ni buat apa? Gigit orang saja. Allah ilhamkan sumut cakap, katakan, wahai Nabiullah Daud, bukan saya yang minta dicipta, Allah yang cipta saya. Akan tetapi dia ilhamkan saya 2 zikir. Sian, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali. Itu sahaja wirid aku. Dan malam kami diilhamkan bersalawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wahai Nabiullah Daud, saya datang sini harap-harap dapat belajar sikit dengan Nabi Daud. Masya Allah, Sidna Nabi Daud minta maaf, ya Allah, ampunilah dosa kami. Sebab bandar rindah kepada makhluk. Kalau kita bandar rindah kepada saudara jiran kita, kalau bandar rindah kepada bapa kita, mak kita, makcik, orang jamaah, sahabat, kerabat, macam mana, kadang-kadang orang itu lebih tinggi makamnya di sisi Allah. Seperti mana kita akan tahu dalam poin yang ketiga. Jangan bandar rindah kepada mana-mana amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Orang dia lalu kubur tiap-tiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, saya hadiahkan bahala salawat ini kepada ahli kubur. Jadi ahli kubur dipanggil malaikat. Wahai orang-orang yang sudah berhak untuk disiksa, diazabkan dalam hufarin nar, datanglah bahala kepada kamu yang malah boleh menyelamatkan kamu. Keluar dari sini, pindah rumah kamu jadi taman syurga. Orang itu tak lalu kubur lagi. Dia pindah rumah, dia pusing jauh, tak lalu kubur. Jadi bahala salawat itu tak sampai. Ramai pakai putih datang, Assalamualaikum, dalam mimpinya. Kenapa Tuhan tak datang? Bila kamu lalu dekat tempat kita, ramai dirahmati, ramai dapat keuntungan dengan bahala yang kamu hantar kepada kami. Tolonglah, jangan putus bahala yang kamu selalu hantar kepada kami. Apa? Amalan sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
3 kali sahaja. Masya Allah. Tuan-tuan bermanan dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad bin Hanbal duduk menulis. Bukan dalam terang-terang macam ini. Golap ada sekeliling. Dia punya berita. Datang ngamuk. Kan bila ada api, datang ngamuk. Tapi ngamuk itu mengamuk. Zoom. Kenapa? Nak minum dawat bin yang Sidi Ahmad Ibn Hanbal menulis dengannya. Dia tinggal dia rahmah. Dia takut nak halau hamba Allah ini. Kita jumpa kucing sedang makan makanan yang dihantar oleh jiran dengan batu, dengan kasut. Kita marah-marah. Ya Allah, takutlah Allah. Berhati-hati bila anda nak buat ketaatan atau kemaksiatan. Sidi Ahmad bin Hanbal datang dalam mimpi anak muridnya katakan, bukan ilmu yang banyak yang saya sebarkan, bukan ilmu yang banyak yang saya belajari dan mengajari, akan tetapi berbaik dengan makhluk Allah ini, dapat disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Yang kedua, jaga pandang rendah kepada mana-mana amalan maksiat. Oleh kerana Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam amalan yang kecil-kecil. Kadang-kadang kita pasang muka dekat wajah ibu bapa kita. Kadang-kadang kita tak boleh kontrol lidah. Orang kata lidah tak duduklah. Popek. Apaan? Dah habis kawasan kampung Melayu. Ambang masuk kampung Melayu Rawang. Apa pasal? Nak fitnah orangnya, ghaibah orangnya. Itu tak berlaku dalam jamaah ini. Itu berlaku di Pasir Petungun, negeri Tartar. Sini tak ada. Orang baik-baik sebab ahli maulid, dan Allah akan ubah hatinya kepada hati yang baik, suka semangat beramal saleh, dan dia betul-betul perhatikan perkara yang tak disukai oleh Allah. Jangan pandang rendah kepada mana-mana amalan dalam khalwat. Fikir orang tak nampak. Rancangan jahat kita nak buat orang lain. Kita melukakan hati orang dengan satu batah. Orang datang minta maaf, kita tolak niat dengan tak bagus. Kita bertunang, kita tolak tunang kita dengan siapa nak kau ni? Kau ni memal. Sakit hati tak boleh diubati. Ini dosa. Kadang-kadang dosa ini tak diampuni. Kenapa? Dia dengan makhluk. Kalau dengan Allah senang sahaja. Tubna ila Allah wa rajana ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Dosa antara kita dengan Tuhan, menyesal, berazam tak kembali dan tinggal dosa, sudah syarat taubat diterima. Tapi kalau dengan makhluk tanpa satu syarat, susah nak ditunaikan. Apa dia? Mesti minta maaf dari orang itu. Mesti menghalalkan kezaliman anda terhadapnya. Ada 4 dosa tak boleh selesai. Zalim, mengambil harta orang. 2, menumbat orang. Yang ketiga, kacau anak orang atau isteri orang. Yang keempat, kita mengkafirkan orang. Empat dosa ini bahaya. Tak dapat nak selesai dekat sini. Bila hari akhirat. Sebab kita pergi, Assalamualaikum Tuan. Salam. Kabare, waras. Saya dah kacau anak Tuan semalam. Atau pegang tangan dia. Akhirnya, kalau boleh jadi pembunuhan. Sebab berani nak pergi minta maaf. Nak menghalalkan kacau isteri orang. Kalau ambil duit orang boleh bulangkan. Tapi kalau kacau anak orang macam mana? Kalau menjatuhkan nama orang bagaimana? Tak beranilah kita nak pergi menghalalkan. Jadi kita dianjurkan buat banyak-banyak amalan dan hadiahkan pahalanya kepada si dizalimi itu. Harap hari kiamat dia boleh malu tak nak maaf kita oleh kerana kita dah hadiahkan. Siapkan pahala banyak bagi dia. Sebab kalau hari kiamat kita tak buat demikian, kita mengharap sahaja dia maafkan kita percuma macam ini. Kalau dia tak maafkan, tak selesai masalah kita. Dosa dengan Tuhan senang sahaja boleh dimaafkan. Dengan makhluk jaga. Yang ketiga,
Kadang-kadang kita pandang rendah kepada dosa kecil-kecil tu. Masam muka, ambil cerita orang, kita melukakan hati orang, tak maafkan orang yang datang minta maaf, tak pergi minta maaf daripada orang yang kita membuat niat. Yang ketiga, wahai umatku, cinta Nabi bagi kita bertuah ini. Bukan itu Razak Masri ni cakap. Ini cinta Nabi bagi tahu, perhatikan, jangan pandang rendah kepada mana-mana makhluk. Kadang-kadang anak kecil ambil anggur dari situ, jangan halau dengan kasar. Sebab dunia ini, maafkan saya, dunia ini benda kecil kan? Bahaya. Jangan pandang rendah mungkin. Kawasan ini dirahmati oleh anak yang masih lagi disusui itu. 3 perkara yang mendatangkan tolak bala, datangkan rahmat dan perlindungan Allah. Anak-anak kecil dan orang tua yang kita harap dia mati cepat sebab kita ponek nak jaga. Tak dapat nak jaga. Nak dia mati cepat. Kalau dia mati, banyak bala turun sebab dia ni bintin. Dia tahan bala itu turun atas kita. Kita tak tahu khidmat kita sikit kepadanya menjadi macam membayunikan kita dengan rahmat Allah. Tak ada orang kita, orang tua kita, tak ada ibu bapa, tak ada orang yang kita rasa dia sudah dah lanjut umur lah. Duduk di dunia ni buat apa? Memponekkan kita saja. Loteh nak jaga ya. Tak tahu. Dia ni lagi bagus dia duduk. Sebab ini perkara yang kedua. Tolak bala daripada mana-mana kawasan yang banyak maksiat sekeliling. Allah murka. Allah nak surahkan azab. Tapi bila dia tengok anak-anak kecil, ada orang tua yang salat, ada binatang yang tak ada berdosa, anak tak berdosa, Allah dia bagi arham kepada malaikat. Wahai malaikatku, jangan turunkan azab. Apa dosa anak kecil ini? Ini hambaku masih lagi khidmat, masih lagi beribadah, masih lagi mengabdikan diri kepadaku. Itu sebab poin yang ketiga, jangan pandang rendah kepada mana-mana orang. Sebab orang Islam, sebab Allah kalau tak pandang dia dengan besar, azim dan mengagung dan menanugerah niat. Islam itu tanda Allah tak suka, tapi kita pandang dia rendah. Kalau Allah tak suka oleh kerana dia terlalu rendah, tak ada nilai, Allah tak bagi dia la ilaha illallah Muhammadun. Kadang-kadang kita orang yang kita tolak niat itu waliullah. Kita hormat orang pakai serban, pakai jubah, bandar jangkap, tapi orang biasa kita tolak, jangan. Saya ceritakan cerita pendek berlaku di Mesir. Seorang ulama terkenal, tapi dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Seorang biasa ya, selalu rambutnya macam Irial Astro, bajunya koyak-koyak, jalan orang kampung dia anggap ini orang baiklah, orang Allah, ya. Orang hormat, orang bagi dia makan, kalau dia kerja, dia kuat kerja, dia bagi dia duit, dia bagi dia orang biasa saja. Tapi banyak rahsia di dalamnya. Bila sudah mati, dia punya lahat, dia punya apa? Dia punya keranda tu, kayu itu, dia melompat-lompat, orang nak kejar dia. Jadi yang orang tak bukan ahli sunnah wal jamaah ini, apa dia naik mimbar Jumaat yang berikutnya? Khurafat! Katakan waliullah, katakan ini dia punya nash ataupun jenazahnya terbang. Mana ada terbang? Ini semua khurafat, penipu. Tiba-tiba terhenti daripada mimbar oleh jawatan kuasa. Polis datang tangkapnya, masuk lokap sebab dia ditangkap khalwat semalam. Oi, bila tu? Dia baik punya orang. Bila ditangkap? Jangan. Daging wali-wali, daging yang beracun. Kalau makan, terus mati. Jangan kita pandang rendah kepada sesiapa. Jangan pandang rendah kepada mana-mana amalan salih. Jangan pandang rendah kepada mana-mana maksiat. Oleh kerana Allah sembunyikan keredaannya dalam tahap kecil-kecil. Seperti mana tengok budak kecil di Islam tu, cik, dah lama tak makan lah, tolong bagi. RM2, RM5 bagi.
Kita pandang ni kecil, tapi mungkin Malikul Muluk pandang keadaan ini, nampak ada kasih sayang. Bukan nak menunjuk, bagi kepada budak kecil ini. Ya? Bagi apa? Bagi satu hadiah. Allah Subhanahu Wa Taala ridai. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita faham dalam agama kita ni, dan tak mengkecil mana-mana amalan salih atau dosa atau orang yang biasa-biasa. Sebab Allah sembunyikan wali-walinya di kalangan orang biasa-biasa. Maafkan kami kalau ada salah silap, kasaran bahasa tersilap kata. Allahumma ighfir lana warhamna, wa'afina wa'afu 'anna, wa 'ala ta'atika a'inna, wa min syarri khalqika sallimna. Wahai Tuhan kami datang sini amat mengharap rahmat-Mu dan keampunan-Mu ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami ya Allah. Berkatilah tempat ini, rumah ini, ahli rumah ini, jamaah ini, arhamar rahimin. Berkatilah syarikat ini, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, warzuqhum minas samarat. Lindungikan kami daripada keseksaan-Mu, azab-Mu, maksiat kepada-Mu, kelalaian dengan kenikmatan yang Engkau telah anugerah kepada kami. Jauhkan bala penyakit, jauh kami daripada kelalaian, jauh kami kepada perkara yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan-Mu ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah. Berkatilah anak kami, zuriat kami, ilmu kami, amalan kami, ketaatan kami, umur kami, rezeki kami. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian jazilan ahsanal jaza pada Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Misri. Seterusnya marilah kita pendengarkan dan hayati qasidah daripada Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Al-Yamani. Wa tafadhal. InsyaAllah qasidah yang ringkas sebab kita memang sudah pukul 10 lebih. Jadi insyaAllah kita bacakan qasidah yang ringkas. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا عاشقين المصطفى يا عاشقين المصطفى وجماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركات الجيلان والإسحاقي والوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير وعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا الخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Syukran jazilan ahsanal jaza pada Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Al-Yamani atas bacaan qasidah sebentar tadi dan juga bacaan doa daripada Fadilatul Syekh Muhammad Al-Kanus. Dan ini alhamdulillah, semua alhamdulillah telah pun selesai majlis kita pada malam hari ini. Semoga majlis seperti ini dan seterusnya kita boleh hadir insya-Allah. Bagi para habaib dan juga para masyayikh juga tetamu yang ada di atas dipersilakan untuk ke ruang jamuan di bahagian dalam. Dan tuan-tuan yang masih duduk di bawah tetap duduk. InsyaAllah dengan majlis ini usailah segala majlis kita pada malam ini. Wal-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.